di angkasa, lambang negara gagah. Rakyat sepakat sehati sejiwa, tekad berbakti dengan megah. Hadapi cabaran masa duka, penuh tenaga murni. Bakti dicurah searah sehala, dengan wawasan yang suci. Wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kepincangan. Kemewahan rasa dirasai, bersama kita nikmati. Wawasan 2020, satu pandangan jauh. Bukan impian malah kenyataan, bersama kita jayakan. Wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kebincangan. Kemewahan rasa dirasai, bersama kita nikmati. Wawasan 2020, satu pandangan jauh. Bukan impian malah kenyataan, bersama kita jayakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada student cikgu yang berada di atas talian. Okey, wah bukan atas talian sebenarnya. Hari ni cikgu rakam dulu. Okey, kerana pada esok hari, pada pagi esok cikgu ada urusan yang sangat-sangat penting. Okey, jadi cikgu minta maaf cikgu tak dapat bersama secara talian esok, jadi cikgu rakam awal pengajaran ini. Baik. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okeylah pelajar-pelajar, tadi pelajar-pelajar dah dengar satu lagu yang bertajuk Wawasan 2020. Okey, lagu ni dah lama dah pelajar-pelajar, sejak zaman cikgu di bangku sekolah lagi. Jadi kalau dengar Wawasan 2020, kalau kita dengar betul-betul, okey, lirik lagu dalam Wawasan 2020 itu semuanya berkisar tentang kemajuan negara pada tahun 2020. Sekarang tahun 2020, okey, adakah kita dah mencapai kemajuan? Tanda soal. Okey, baik. Kita teruskan dengan slide pelajarannya. Okey. Baik, sebelum tu bersama-sama dengan anda buku teks rujuk muka surat 219, Malaysia ke arah negara maju. Okey. Topik 8.3.1 Wawasan 2020. Ini adalah topik terakhir dalam bab 8. Okey, jadi jom kita mulakan pengenalan. Malaysia ke arah negara maju. Pernahkah murid-murid melawat ke tempat-tempat ini? Tahukah anda, pada tahun 1991, kerajaan telah mengumumkan Wawasan 2020. Apakah yang dimaksudkan dengan kemajuan bersepadu? Wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kebincangan. Wawasan 2020 ialah gagasan negara untuk mewujudkan sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Idea ini dicetuskan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad pada 28 Februari 1991. Kemajuan yang diharapkan adalah menggunakan acuan sendiri berbentuk kemajuan bersepadu.
Kemajuan yang dihajati tidak akan tercapai selagi kita tidak dapat mengatasi 9 cabaran yang telah digariskan. Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat menjelaskan maksud wawasan 20-20, menjelaskan 9 cabaran wawasan 20-20. Baik students, inilah dia objektif pelajaran kita sebenarnya. Yang pertama, pelajar-pelajar dapat menjelaskan maksud wawasan 2020 dan yang kedua menjelaskan 9 cabaran wawasan 2020. Di akhir pelajaran ini, inilah dia. Hasrat ataupun hasil pelajaran yang sepatutnya pelajar dapat. Kita teruskan dengan isi utama. 9 cabaran wawasan 2020. Cabaran pertama, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Cabaran kedua, membina masyarakat berjiwa bebas, tentram dan berkeyakinan. Cabaran ketiga, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Cabaran keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Cabaran kelima, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Cabaran keenam, membina masyarakat yang maju dan saintifik. Cabaran ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang. Cabaran ke-8, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Cabaran ke-9, memupuk dan membentuk masyarakat makmur. Bersama kita nikmati wawasan 2020, satu pandangan jauh, bukan impian malah kenyataan, bersama kita jayakan. Pelajar-pelajar, itu tadi adalah 9 cabaran wawasan 2020. Telah dikenal pasti terdapat 9 cabaran. Baik, sebelum kita huraikan 9 cabaran ni, cikgu nak tunjukkan kepada anda iaitu maksud wawasan 2020 ada dalam buku teks anda. Jadi kita lihat buku teks. Jom. Kita lihat buku teks. Cikgu nak kongsikan buku teks cikgu bersama dengan anda. Sekejap Baik, rujuk buku teks anda muka surat 219. Alright. Jom sama kita pergi. Baik, 8.3.1 wawasan 2020 tadi anda telah melihat, dengar. Dan kita sudah tahu bahawa wawasan 2020 ni telah dicetuskan oleh bekas Perdana Menteri kita iaitu Dr. Sri Dr. Mahathir Mohamad pada 28 Februari 1991. Baik. Jadi matlamat wawasan ini adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang maju. Jadi kita kat sini kita dapat satu tujuan. Tujuan wawasan 2020 iaitu sebuah negara industri yang maju. Highlight kan dengan menggunakan acuan sendiri. Setanding dengan negara maju di dunia. Baiklah. Itulah maksud ataupun tujuan wawasan 2020. Jadi kemajuan kita gunakan untuk mencapai hasrat tersebut sebagai sebuah negara industri yang maju. Guna acuan sendiri, standing dengan negara maju, kita perlu gunakan konsep kemajuan bersepadu. Jadi maksudnya pelajar-pelajar, kita tak nak menjadi negara maju seperti negara barat yang lain. Memang kita betul kita nak jadi negara maju, tapi kita nak membentuk negara maju yang mengikut acuan kita sendiri sesuai dengan budaya rakyat Malaysia. Tak guna kita maju dalam bidang fizikal,
dalam bidang pembangunan kebudayaan semata-mata, tapi kita tidak maju dalam apa dalam semua segi. Kita tak maju dalam jasmani, kita tak maju dalam emosi. Kita cuma maju dalam bidang intelek, tak boleh lah. Kita kena maju dalam bidang jasmani, emosi, rohani, okay, dan juga intelek. Jadi kita gunakan konsep kemajuan bersepadu. Baik. Jadi kemajuan bersepadu ini ada beberapa poin penting yang perlu kita tahu, iaitu perpaduan rakyat, kestabilan politik, ketinggian taraf hidup, kekukuhan nilai moral dan etika, kekukuhan sistem kerajaan, ketinggian maruah bangsa, semangat yakin diri bangsanya. Baik, jadi itulah konsep kemajuan bersepadu mengikut acuan kita sendiri. Okey. Baik, digariskan terdapat 9 cabaran dalam wawasan 2020. Jadi pelajar-pelajar, adakah tahun ini 2020, adakah negara kita sudah mencapai negara maju seperti harapan Dr. Mahathir Mohamad? Cuba anda fikir sendiri selepas pelajaran ini berakhir. Baik, marilah sama-sama kita lihat 9 cabaran tersebut. Kita sudah tahu 9 cabaran itu, tapi pelajar perlu tahu huraiannya. Jom. Halaman 220. Ini 9 cabaran wawasan 2020. Jadi dekat sini cabaran pertama, membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Cabaran kedua, membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Cabaran ni maksud rintangan. Jadi kita kena selesaikan cabaran ke semua 9 cabaran ini, barulah capai wawasan 2020. Itu maksudnya. Cabaran ketiga, masyarakat demokratik yang matang. Cabaran keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Cabaran kelima, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Baik, liberal bermaksud bebas, bertoleransi bermaksud tolak ansur. Cabaran yang keenam, membina masyarakat yang maju dan saintifik. Cabaran ketujuh, mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. Cabaran ke-8, menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Dan cabaran ke-9, memupuk dan membina masyarakat yang makmur. Baik, itulah 9 cabaran 2020, wawasan 2020. Baik, mari kita lihat huraian bagi cabaran pertama. Baik. Mengapa kena perpaduan dulu? Sebab perpaduan merupakan asas kekuatan negara. Jadi Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Bila terdapat pelbagai kaum, terdapat pelbagai agama, budaya. Dan perpaduan penting supaya ia menjamin kekuatan sesebuah negara. Baik, negara kita pernah mengalami tragedi hitam, iaitu tragedi 13 Mei 1969, yang mana pada ketika itu perpaduan kita sangat-sangat rapuh. Jadi kita tak nak tragedi itu berulang kembali. Jadi cabaran pertama tidak lain tidak bukan mestilah bersatu padu dulu. Kalau tak ada perpaduan, bagaimana kita nak menyelesaikan cabaran-cabaran yang lain? Jadi kerajaan telah mewujudkan pelbagai inisiatif untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Seperti dasar pembangunan nasional, dasar bahasa kebangsaan, kebudayaan kebangsaan, pendidikan kebangsaan, sukan untuk perpaduan. Semua tu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu. Jadi ini dapat melahirkan hubungan antara kaum yang sihat. Baik, kita tengok cabaran yang kedua. Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Jadi
berjiwa bebas ni dia tidak terkongkong, tenteram dan yakin, tidak ragu-ragu, okey, supaya supaya dia berasa bangga, bangga dengan apa yang dicapai dan gagah menghadapi pelbagai masalah. Okey. Bangsa yang gagah akan dapat memajukan negara, okey, sekaligus meningkatkan martabat, mengangkat martabat bangsa. Okey, negara di persada dunia. Musuh negara mudah ditangkis oleh mereka. Jadi itulah huraian bagi membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. Dia boleh melahirkan masyarakat yang gagah. Okay, kalau masyarakat itu tenteram, keyakinan, dia betul juga. Kalau kita tak tenteram, macam mana kita nak selesaikan pelbagai masalah dalam hidup kita ini? Okey, jadi kita kena tenang. Okay. Bila tenang, kita dapat berfikiran dengan matang, maka semua masalah kita dapat selesaikan tanpa mengikut emosi. Jadi itulah maksudnya bangsa yang gagah dapat memajukan negara mereka yang sendiri. Tidak semestinya ada body muscle yang kuat. Okey, itu bukan, itu gagah juga, tetapi gagah di sini maksud melebihi segala-galanya. Okey, jadi itulah dia cabaran kedua. Baik, kita lihat cabaran ketiga. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Kita telah belajar dalam bab 7 sistem pemerintahan negara, iaitu demokrasi. Okey, inilah dia. Okey, demokratik yang matang. Jom kita lihat apa huraiannya. Okey. Jadi, okey, kita tahu negara kita mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Jadi, okey, masyarakat demokratik ni maksud masyarakat yang memiliki kebebasan untuk memilih kerajaan. Okey, bukan disekat, bukan dipaksa untuk memilih kerajaan tersebut. Jadi, kebebasan memilih kerajaan ini disalurkan dalam bentuk pilihan raya setiap 5 tahun sekali. Jadi itulah rakyat yang berfikiran matang. Sayang pada itu, rakyat yang terlibat dalam politik, dia dapat membentuk satu politik yang matang. Okey, selagi politik matang, itulah dia masyarakat demokratik yang matang. Okey, baik. Okey, menggunakan hak-hak demokrasi kan dengan sewajarnya. Okey, segala perasaan tidak puas hati dan teguran kepada kerajaan disalurkan dalam saluran tertentu atau khas dalam suasana mesra dan juga membina. Itulah masyarakat demokratik yang matang. Baik, sebagai contoh, katakanlah ada pihak yang tidak suka, ada pihak atau individu yang tidak suka kepada kerajaan memerintah sekarang. Okey, dia sokong parti lain, tetapi parti yang satu lagi menang. Katakan sebagai contoh. Okey, jadi pihak yang kalah ini, okey, kalau betul ikut wawasan 2020, dia kena berfikir, okey, dia kena ada satu perasaan ataupun dalam jiwa dia mesti ada masyarakat demokratik yang matang. Okey, kalau kerajaan tu dia rasa tidak tepat, tidak betul cara pentadbiran negara, walaupun bukan kerajaan disokong, kerajaan yang tak sokong, kerajaan dia tak sokong atau kerajaan dia yang menyokong, dia tak puas hati. Okey, kerajaan ni memerintah. Jadi boleh salurkan sebarang rasa tidak puas hati dan teguran kepada saluran tertentu. Kita ada saluran tertentu. Sebagai contoh, okey, katakan kita ada satu agensi jabatan-jabatan kerajaan di peringkat negeri, tak kisahlah jabatan apa. Okey, kita tak puas hati tentang perkhidmatan dalam jabatan itu. Kita tidak boleh menulis perasaan tidak puas hati, kritik secara terbuka di medan sosial seperti dalam Facebook, Twitter. Ada saluran khasnya. Okey, sama ada saluran khas itu boleh dalam bentuk anda pergi ke kaunter jabatan kerajaan, ada kaunter aduan sebenarnya, ataupun ada peti menulis aduan. Tulis aduan, masukkan dalam peti tersebut. Okey, sekarang hari ini benda lagi mudah, ada telefon, mulai telefon pintar, aduan dapat terus disalurkan ke jabatan-jabatan kerajaan tersebut. Jadi itulah dia masyarakat demokratik yang matang. Sama ada kita yang pilih kerajaan itu atau kita tak pilih kerajaan itu, apa saja kerajaan yang dibentuk,
Okey, melalui sistem demokrasi berparlimen, kita perlu salurkan segala kritikan melalui saluran yang betul. Itu dia cabaran yang ketiga, memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. Baik, seterusnya cabaran keempat, mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Baik, cuba kita fikirkan, adakah masyarakat di sekeliling kita bermoral dan beretika? Okey, jadi di sini agama sangat penting. Jadi mesti ada kepatuhan kepada agama. Cikgu percaya pada konsep ini. Sebab apa? Dengan beragama, rakyat mudah diuruskan. Dengan beragama, rakyat akan berbudi pekerti, akan berakhlak mulia. Okey, akan terpandu cara hidupnya. Okey. Jadi itu sebabnya rukun negara kita yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi mula mesti dengan agama. Okey. Dan pengamalan budaya serta tradisi yang cemerlang, keberkesanan sistem pendidikan dan keunggulan sistem kekeluargaan, sumber pembinaan masyarakat bermoral dan beretika. Cikgu sangat setuju. Okey. Yang pertama tadi agama, yang kedua pengamalan budaya dan tradisi cemerlang. Betul. Jadi budaya-budaya yang baik, budaya-budaya positif yang kita amalkan di tempat kerja ataupun budaya menuntut ilmu, okey. Apa saja budaya yang positif sebenarnya patut kita teruskan. Okey. Sebagai contoh, sekolah kita SMK Jengka Pusat 2 adalah sekolah projek transformasi pada tahun 2025. Itu adalah pembudayaan sekolah transformasi tersebut adalah satu budaya dan tradisi yang cemerlang yang patut kita teruskan pelajar-pelajar. Itu dia peringkat pendidikan. Okey. Begitu juga budaya-budaya di tempat kerja. Okey. Contoh di kilang-kilang kita mengambil contoh budaya 5S daripada Jepun. Jadi walaupun daripada Jepun tapi budaya ini sangat-sangat baik untuk kita teruskan sebab dia tak bercanggah dengan budaya kita. Okey, jadi kita teruskan. Itu adalah budaya yang tadi cemerlang. Okey. Dan keberkesanan sistem pendidikannya, macam saya cakap tadi, kita ada projek sekolah transformasi, kita ada sekolah wawasan, kita ada sekolah berasrama penuh, kita ada sistem pendidikan kita, awak dah belajar dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan pendidikan kita akan dapat membina masyarakat yang bermoral dan beretika. Okey. Bukankah dalam jadual waktu anda ada subjek pendidikan Islam, pendidikan moral, diselitkan dengan CV, PJ, okay? Ada co-curriculum. Ini semua sebenarnya selain kita dapat capai kejayaan dalam akademik, kita juga dapat mencapai pembangunan dari segi jasmani, emosi, rohani. Okay? Macam itulah. Okay? Baik, kita teruskan dengan cabaran yang kelima. Okey, mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Baik. Cikgu dah cakap tadi, okey, masyarakat yang matang dapat berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu, terburu-buru. Itu pentingnya masyarakat yang matang. Tidak ikut emosi, tidak mengikut telunjuk orang lain, sebaliknya berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu, fikir akibat, fikir keburukan, fikir kebaikan. Jadi dia dapatlah membebaskan diri daripada fahaman sempit. Itulah masyarakat yang liberal. Okey, tidak boleh berfikiran kolot. Okey, namun begitu kita ada budaya dan kita ada batas-batas tertentu walaupun kita nak menuntut masyarakat yang bebas atau liberal ini. Jadi liberal sini kalau kita ikut seperti barat, habislah kita, musnahlah masyarakat Malaysia. Yang mana segala budaya-budaya negatif di sana kita akan guna pakai. Di sana tak ada masalah kalau kita duduk lelaki perempuan, okey, tanpa ikatan perkahwinan, siap beranak pinak lagi. Itu pada mereka itu adalah normal. Adakah kita nak bina masyarakat macam tu? Tidak sebenarnya. Jadi di sana itulah liberal, itulah kebebasan. Okey, satu lagi. Sekarang ni ada dunia telah dilanda dengan wabak COVID-19. Kita lihat negara Amerika Syarikat. Okey, mereka rasa mereka ini ada kebebasan.
Ini adalah negara Amerika. Okey, negara bebas, negara yang freedom. Okey, jadi mereka keluar ke rumah walaupun wabak telah melanda Amerika Syarikat teruk sekali. Mereka keluar rumah atas alasan kebebasan. Tak pakai topeng bila keluar. Okey, sebab apa kebebasan? Ini hak saya. Hati saya tak pakai topeng. Sedangkan negara Amerika Syarikat telah mencatatkan jumlah positif yang dahsyat sekali. 2 juta tu kalau tak silap cikgu lah, 2 juta. Okey, kematian pun sangat-sangat dahsyat. Jadi kita tak nak jadi macam ni. Okey. Ini bukan masyarakat yang liberal yang kita nak bentuk. Masyarakat liberal yang kita nak bentuk adalah berasaskan acuan dan budaya kita. Maksudnya kita ada batas-batas dia. Okey, kita tak boleh ambil sewenang-wenangnya budaya orang luar dijadikan sebagai satu konsep kebebasan di negara kita. Okey, jadi dekat sini okey, untuk mencapai cabaran tersebut, okey, kita ada perlembagaan negara. Kita ada sistem demokrasi, kita ada kewujudan parti politik, gabungan pelbagai parti, okey. Okey, kita ada dasar pendidikan kebangsaan, kita dasar kebudayaan kebangsaan dan akta bahasa kebangsaan dan banyak lagi. Okey, yang menjurus kepada masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Belajar macam tu lah. Okey, baik. Kita teruskan dengan cabaran yang ke-6, membina masyarakat maju dan saintifik. Baik, kita rujuk muka surat 222. Okey, baik, senang saja dalam cabaran ini. Kita perlu menguasai sains dan teknologi. Okey, ingat macam mana ayahanda kita, Tuan Haji Rusli bin Musa, sering kali mengingatkan kepentingan STEM, Science, Technology, Engineering. Okey, Science, Technology, Engineering, Maths. Okey, tak ada lagi dah ukuran untuk kita nak menjadi negara maju ni tanpa sains dan teknologi. Sekarang ni kita hanya menjadi pengguna sains dan teknologi. Jadi kita kena advance lagi. Untuk menjadi negara maju, kita kena bukan saja di pengguna sains dan teknologi, kita kena create teknologi. Sebagai contoh, okey, cikgu ambil contoh proton. Okey, proton di awal kemunculannya, di awal penubuhannya adalah hasil kerjasama syarikat proton dengan syarikat perusahaan kereta di Jepun, iaitu Mitsubishi Motors. Okay, kita belajar bagaimana menghasilkan kereta. Okey, baik, hasil kerjasama tersebut adalah kereta nasional, okey, iaitu kereta proton. Baik, jadi untuk menjadi negara maju, kita tak boleh menjadi pengguna saja, pengguna teknologi. Kita kena belajar teknologi tersebut seperti yang proton buat. Yang mana akhirnya kita dapat membina satu inovasi hasil daripada kreativiti kita sendiri, hasil daripada penguasaan dalam bidang sains dan teknologi. Kita belajarlah, kita jangan malu belajar daripada negara lain yang lebih maju. Okey, itu sebab kita ada dasar pandang ke timur, yang mana kita melihat negara Jepun dan Korea Selatan sebagai kita punya model dalam pembangunan di negara kita. Okey, dan juga syarikat-syarikat lain selain daripada Jepun dan Korea seperti syarikat-syarikat Eropah. Okey, kita ambil yang positif. Okey, sains dan teknologi ni kita belajar dan akhirnya kita create sesuatu yang baru untuk kegunaan masyarakat. Barulah kita jadi negara maju. Jadi jangan tidak semata-mata menjadi pengguna sains dan teknologi. Satu lagi contoh cikgu nak kongsi yang bersama anda. Okey, dalam bidang animasi, mungkin pelajar pernah dengar atau pernah tengok cerita Ejen Ali. Okey, cikgu tengok cerita ni dengan keluarga cikgu, isteri dan anak-anak di Paugam. Sungguh hebat. Okey, dia punya animasi. Begitu juga dengan Upin Ipin dan lain-lain, Boy Galaxy dan sebagainya. Okey, banyak lagi. Dan nampak? Okey, animasi ni sebenarnya cikgu tengok satu bidang yang kita perlu tahu, sains dan teknologi. Jadi kita sudah mampu membina animasi yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, Upin Ipin ni
pernah dicalonkan di peringkat apa? Dicalonkan di peringkat antarabangsa untuk animasi terbaik. Jangan main-main belajar. Okey. Dahsyat tu. Begitu juga dengan Ejen Ali telah masyhur serta Bobo-Bobo Galaksi telah masyhur di rantau ASEAN. Okey, diiktiraf sebenarnya. Okey. Baik. Dan sebenarnya banyak lagi kejayaan-kejayaan kita bukan je dalam bidang animasi, dalam bidang kejuruteraan awam, kita mampu membina mercu tanda seperti Menara Berkembar Petronas. Okey. Jadi Menara Berkembar Petronas ini merupakan satu lagi ukuran kita punya kemajuan. Tetapi pada pendapat cikgu tentang Menara Berkembar Petronas ni, kalau kita belajar sejarahnya, okey, menara ini dibina oleh syarikat luar. Satu syarikat Jepun, satu syarikat Korea. Kalau tak silap cikgu. Jadi apa kata selepas ni sebarang pembangunan mercu tanda di negara kita gunakan syarikat-syarikat tempatan yang menunjukkan bahawa syarikat tempatan telah menguasai sains dan teknologi dan mampu membina mercu tanda engineering wonders di negara kita. Macam itulah. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat masyarakat yang berbudaya penyayang, iaitu dalam cabaran yang ketujuh. Okay. Baik. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan ciri-ciri ketimuran, nilai-nilai ketimuran, jadi tak boleh dipisahkan dengan masyarakat penyayang. Okey, jadi macam mana masyarakat penyayang kita nak bentukkan pelajar-pelajar? Okey, masyarakat yang bermuafakat ni masuk kerjasama, saling memahami dan menghormati, bekerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Okey, masyarakat ini tidak bersikap individualistik, mementingkan diri sendiri, tetapi meletakkan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan diri. Okey. Jadi kita tak patut mementingkan diri sendiri lah. Kita mesti ada satu perasaan sayang kepada antara satu sama lain, kerana kita ni warga negara Malaysia. Kan? Mana boleh kita hidup seorang-seorang tanpa masyarakat? Okey, kalau hidup seorang-seorang tanpa masyarakat, kalau mati siapa uruskan? Katakanlah awak nak duduk seorang-seorang, jangan kacau aku, kan? Aku nak hidup seorang-seorang, okey, tak nak campur dengan orang lain. Tapi bila mati, siapa yang uruskan? Bukankah jiran-jiran kita? Jadi kalau kita fikir gitu, kita perlu menjadi masyarakat yang cakna prihatin kepada komuniti ataupun jiran-jiran kita yang lain. Okey. Dalam Islam pun sama, kita ada hak berjiran. Dekat sini hak berjiran itu sebenarnya dalam situ ada konsep sayang kepada jiran tetangga. Sangat menarik. Cikgu baca ada satu hadis lah. Wallahualam, cikgu tak tahulah dia punya hadis tu hadis tarah apa, tapi sangat menarik. Okey. Dalam hadis tu macam ni lah maksudnya, cikgu tak hafal. Dia kata kalau kita masak sesuatu di rumah dan masakan itu ada bau, baunya sampai ke jiran sebelah, dia macam ni, kita tak patut kalau kita tak bagi sedikit masakan itu kepada jiran sebelah. Macam tu sekali. Okey. Jiran sebelah tu masyarakat kita lah. Okey. Jadi dalam Islam, jiran ni 40 buah rumah yang dekat dengan kita, yang berhampiran dengan kita tu, itu dikira masyarakat lah tu. Okey. Baik. Kita ada asas kukuh dalam pembinaan masyarakat penyayang. Apa dia? Kepatuhan kepada agama, nilai-nilai murni, amalan tradisi dan institusi kekeluargaan. Jadi bermula dari rumah sendiri sebenarnya. Masyarakat ni dibentuk oleh keluarga. Okey, keluarga ini akan bentuk masyarakat lah. Betul lah. Okey. Keluarga yang ramai pada satu tempat itu membentuk masyarakat. Betul tak? Okay. Di rumah kita ada keluarga kita, jiran kita ada keluarga dia. Kemudian jiran yang ketiga, keempat, berapa blok daripada kita ada keluarga dia. Okey. Banyak keluarga ni, okey, jadilah masyarakat. Okey. Baik, kita teruskan dengan cabaran yang ke-8.
menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonomi. Alright, tengok. Jadi kita tak nak terjadi seperti peristiwa 13 Mei 1969. Okey. Nampaknya dalam peristiwa tersebut, Manggiran telah mengeluarkan satu laporan kertas putih. Post-mortem, hasil siasatan daripada peristiwa 13 Mei 1969. Di situ mengambil kira semua aspek. Antaranya aspek ekonomi. Maksudnya rakyat Malaysia pada ketika itu masih lagi terdapat unsur tidak puas hati tentang ekonomi. Masih lagi. Jadi itu sebabnya kita tak nak lagi peristiwa itu berlaku. Kerajaan memperkenalkan dasar ekonomi baru supaya peristiwa 13 Mei ini tidak berulang kembali. Semua rakyat tanpa mengira kaum menikmati hasil kekayaan negara. Jadi sebenarnya pelajar-pelajar sekalian, negara kita yang bebas ni, siapa yang rajin dia dapat menikmati hasilnya. Tak kira dia bangsa apa. Jadi walaupun begitu, kerajaan juga telah menyalurkan bantuan-bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat tanpa mengira kaum untuk dibantu keluar daripada kompong-kompong kemiskinan dan sebagainya. Sebabnya kita ada rancangan pembangunan 5 tahun, rancangan pembangunan luar bandar, dasar ekonomi baru, dasar pertahanan nasional dan lain-lain. Semua kaum di negara kita, daripada Perlis sampai ke Sabah, menikmati kekayaan negara. Semua dapat. Inilah ekonomi yang adil. Semua dapat. Sebagai contoh, rangsangan ekonomi yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin, semua kaum dapat. Semua latar belakang dapat. Awak yang tak dapat. Pelajarlah, awak pelajar sekolah menengah yang tak dapat, sekolah tak dapat, dia mestilah ketua keluarga dan sebagainya. Mana boleh. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan dengan cabaran yang terakhir, iaitu memupuk dan membina masyarakat makmur. Baik. Jadi masyarakat makmur masyarakat makmur, bila kita sebut perkataan makmur ni, maksudnya dia adalah sejahtera. Dia mewah. Ada kemewahan dalam kehidupan, taraf hidup yang tinggi. Jadi pelajar-pelajar senang cerita, masyarakat makmur ni tiada kemiskinan. Tiada kemiskinan lagi. Barulah dikira masyarakat makmur. Semua masyarakat keluar daripada kompong kemiskinan. Keluar. Bila sekarang ni negara Malaysia, walaupun negara Malaysia ni akan menjadi negara maju satu hari nanti, sekarang ni kita negara membangun, tapi masih lagi terdapat golongan yang miskin di negara kita. Lihat sajalah di kampung-kampung, di kawasan pinggiran bandar, tengoklah kat situ ada juga yang miskin. Kalau kita tengok dalam Facebook apa yang telah diusahakan oleh Ustaz Abid Liu, mungkin awak tak pernah dengar nama ni. Ustaz Abid Liu ni dia pergi ke ceruk-ceruk pedalaman, ceruk-ceruk kampung. Rupanya ramai lagi yang berada di bawah paras garis kemiskinan. Di bawah paras garis kemiskinan. Jadi cabaran ini adalah cabaran yang sangat-sangat penting untuk kita atasi, untuk menjadi masyarakat yang makmur. Masyarakat makmur, zero kemiskinan. Zero kemiskinan. Jadi kalau pendapatan keluarganya 300, 400 sebulan, 500 sebulan, 700 sebulan, 800 sebulan, itu miskin sebenarnya. Lebih kalau nak lagi, kalau isi rumahnya lebih daripada 2 orang, ada anak yang ramai dan sebagainya, dia hidup dalam di kemiskinan. Jadi kita kena membantu golongan ini supaya golongan ini keluar daripada garisan kepompongan tersebut. Maksudnya pelajar-pelajar, kerajaan ni kerajaan nak dia bantu golongan ini dengan memberikan pelbagai bentuk bantuan, tetapi dalam masa yang sama ditekankan kepada golongan-golongan ini
supaya berusaha melatih diri, okey, untuk keluar daripada garisan kemiskinan, garisan kemiskinan. Cikgu amat tertarik dalam satu akhbar baru-baru ni, iaitu Tan Sri Anwar Musa. Kalau tak silap cikgu, beliau merupakan menteri apa nama, persekutuan menteri di wilayah persekutuan kalau tak silap. Okey, golongan gelandangan di bandar dibantu untuk keluar daripada garis kemiskinan, diberi latihan dengan harapan, lepas dia keluar daripada latihan itu, dengan kemahiran yang dia dapat, dia boleh mencari pekerjaan dan seterusnya keluar daripada garisan kemiskinan. Macam ni kita nak. Bukan hanya bergantung kepada bantuan kerajaan, tapi tidak berusaha malas, tak boleh macam tu. Okey, jadi itulah dimasukkan dengan masyarakat makmur. Tiada kemiskinan, masyarakat hidup mewah, taraf hidupnya yang tinggi. Itulah dia. Okey, jadi pelajar-pelajar, inilah cabaran-cabaran dalam wawasan 2020. Okey, baik. Cikgu ada satu soalan yang perlu kita bincangkan, soalan yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan. Jadi cikgu harap sebelum kita bincang soalan itu, okey, cikgu berharap anda sudah highlightkan dan gariskan sisi penting. Alright. Baik, kita lihat kepada soalan. Soalan ini ada cikgu berikan di awal pengajaran tadi. Adakah negara kita sudah mencapai negara maju? Tulis dulu soalan. Okey. Baik. Bagaimana kita nak jawab soalan ini? Baik, yang pertama ini soalan ni berkaitan lah topik kita. Topik kita Malaysia ke arah negara maju kan? Adakah negara kita sudah mencapai status negara maju? Adakah negara maju? Baik. Bila adakah? Anda kena buat pendirian lah. Okay, you kena stand. Okay, you punya pendirian. Sama ada ya atau tidak. Okay, jadi kat sini negara maju kan? Ya, negara kita sudah mencapai negara maju. Atau tidak, negara kita tidak mencapai status negara maju. Kemudian anda perlu beri alasan dengan mengemukakan bukti-bukti. Okey, jadi sebenarnya soalan ini adalah soalan kemahiran hidup, kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu aras menilai. Pelajar perlu buat pertimbangan, okey, untuk menjawab soalan ini. Kena menilai, pertimbangan untuk menilai. Okey, tengok nilai keadaan sekeliling. Negara kita sudah negara maju ke? Okey, katakanlah kita pilih ya. Jadi, ya, kita buat rangka jawapan dulu. Ni rangka jawapan. Katakan jawapan soalan ni soalan AC. Okey, rangka jawapan ya. Ya ni dapat 1 markah. Kemudian bagi alasan ya. Okey, adakah negara kita sudah mencapai status negara maju? Negara kita sudah mencapai status negara maju, ataupun ya, negara kita sudah mencapai status negara maju. Hal ini demikian kerana masukkan 9 cabaran tu tadi. Okey, cabaran tu macam tidak. Jadi cabaran mana yang telah kita selesaikan? Cakap bersatu padu. Okey, hal ini demikian kerana masyarakat kita, kerana masyarakat Malaysia sudah kukuh perpaduannya.
Nampak? Kerana masyarakatnya sudah hukum perpaduannya. Boleh tambah lagi. Tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kes rusuhan kaum. Tak ada. Okey, tiada lagi kes-kes rusuhan kaum. Satu lagi bagi bukti, ni buktilah, bagi bukti. Okey, masyarakat saling menghormati. Okey. Saling menghormati antara satu sama lain. Pak? Okey, boleh tambah lagi kejayaan-kejayaan kita, kejayaan negara kita. Sebagai contoh, negara kita berjaya menghantar satelit ke orbit, okey, ke orbit angkasa. Boleh? Okey, macam-macam lah sebenarnya. Okey, satelit, katakan satelit. Okey, satu lagi kita mampu membina KLCC. Macam tak adalah, ni contoh lah. Ni contoh. Okay, uraiannya, negara kita maju dalam bidang sains dan teknologi. Okay, sebagai contoh, negara kita mampu menghantar satelit dan juga angkasawan negara pertama di angkasa lepas. Okay, jadi contoh, boleh tambah sini angkasawan. Okay, banyak lagi contoh-contohnya. Okay, baik. Katakan tidak. Tidak. Okay, kerana Malaysia masih negara membangun. Okay, belum maju tapi membangun. Kemudian anda boleh banyak, okay, banyak cabaran dalam wawasan 2020. Cabaran dalam wawasan 2020. Okay, belum diselesaikan. Bagi contoh, kata-kata kalau awak kata perpaduan ni masih rapuh, bagi contoh. Contoh perpaduan masih lagi rapuh di kalangan negara kita. Bagi contoh kes kuil di Subang Jaya itu. Ingat balik kes Subang Jaya, dia mana mengorbankan anggota bomba kita, okay, Adib, ingat balik. Okay. Kemudian mungkin sains dan teknologi, kita masih lagi menjadi pengguna sains dan teknologi. Okay. Kita masih menjadi pengguna sains dan teknologi, bukannya pencipta. Nampak? Jadi kita banyak guna teknologi benda yang lain, bukan kita nak belajar teknologi itu untuk mencipta sesuatu yang sama atau lebih baik lagi. Okay. Maksudnya kita tak ada kreatif. Masyarakat kita kurang kreatif, kurang inovatif. Boleh masukkan ini cabaran-cabaran ini. Kalau satu lagi lah, cabarannya lah mungkin ialah dari segi sosial. Okay. Moral kita tak ada. Okay, ada gejala sosial. Nampak? Remaja-remaja banyak yang terlibat dalam penzinaan, gugur kandungan, okay, terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Bagi contoh-contoh macam tu, yang menunjuk kepada negara kita masih lagi belum maju. Jadi pelajar-pelajar, kesimpulannya untuk menjawab soalan ini, anda kena tetapkan pendirian sama ada ya atau tidak. Okey. Nasihat cikgu, pilih satu saja. Kata kalau ya, bagi alasan. Kalau tidak, bagi alasan tidak. Ada pelajar nak tulis dua-dua, silakan. Tapi yang ni tidak digalakkan. Yang ni untuk pelajar-pelajar tu dia betul-betul faham lah. Okey, sebab cikgu pernah dapat jawapan untuk soalan yang adakah ni, soalan menilai ni, kan dia jawab dua-dua, ya pun, ya dan tidak. Kemudian yang perenggan seterusnya, perenggan pertama dia buat ya, perenggan juga tidak, perenggan ketiga dia buat kesimpulan. Ada juga, tapi mantap lah. Okey, contohnya, untuk soalan ini dia buat dua-dua, okey, ya, tidak, lepas tu satu lagi perenggan, dia buat satu kesimpulan. Kesimpulannya, Malaysia masih lagi belum mencapai status negara maju. Okey,
kerana Malaysia sekarang ini masih berada dalam negara bangun. Hal ini kerana tidak semua 9 cabaran wawasan 2020 berjaya diselesaikan. Sebahagiannya berjaya, sebahagiannya tidak berjaya. Jadi ini kita tak boleh katakan negara kita sudah mencapai negara maju. Okey. Macam tu. Okey, seperti dalam kemajuan bersepadu kalau contohlah kan. Jadi ada juga jawapan macam tu. Okey, terpulanglah. Okey, yang penting kaedah menjawab dia macam ni. Ada ya atau tidak, ada alasan terbukti. Okey. Baik, banyak lagi sebenarnya jawapan yang kita boleh tulis kat sini. Ini sekadar catatan cikgu. Okey, sekadar poin-poin yang apa nama yang boleh kita fikirkan. Banyak lagi sebenarnya nak jawab ni. Ya tidak ada alasan ni, banyak lagi sebenarnya. Okey. Jadi belajar-belajar begitulah cara kita nak jawab soalan ini. Okey. Jadi kalau ada apa-apa masalah ataupun kemusykilan tentang topik ini, boleh rujuk cikgu kemudian. Right. Baik. Cikgu rasa tamatlah kita topik yang terakhir ni dalam bab 8, iaitu topik Malaysia menuju ke arah negara maju wawasan 2020. Jadi kalau ada sebarang soalan, okey, kalau ada sebarang soalan bolehlah hubungi cikgu lah. Baik, cikgu ucapkan selamat mengulang kaji pelajaran. Kita jumpa pada hari Rabu ni. Hari Rabu ni kita akan sekolah kan. Kita akan kita akan masuk bab baru, iaitu bab 9. Bab 9 kita dah belajar sebahagian. Okey, kita akan sambung dan seterusnya. Kejap je tu. Lepas tu seterusnya kita tumpu kepada latih tubi. Alhamdulillah banyak bab yang telah kita cover. Okey, lepas ni kita pada ulang kaji saja. Okey, marilah sama-sama kita membaca surah Al-As dan tasbih Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaallah.